Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Wardati Najihah binti Zulkifli. Pada hari ini, suka untuk saya berkongsi bersama anda semua satu topik yang amat berkait rapat antara satu sama lain, iaitu konsep akidah dan tauhid. Baik, sebelum kita menelusuri topik tersebut, elok kiranya jika kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan akidah. Akidah ini berasal daripada kalimah bahasa Arab, iaitu aqadah, yang bermaksud ikatan. Manakala dari sudut istilah pula, ia bermaksud keimanan dan juga kepercayaan dalam diri kita tanpa wujud perasaan ragu-ragu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang sebenar-benar beriman ini adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul tanpa wujud ragu-ragu dalam diri mereka. Makna kata pada hari ini, jika kita bercerita mengenai keimanan, ia sebenarnya berkait rapat dengan konsep 6 rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat dan juga beriman kepada qada dan qadar. Dan pada hari ini, jika kita bercerita mengenai keimanan dan juga kepercayaan, apakah akan terjadi jika kita tidak mempunyai akidah yang utuh dalam diri kita? Kita lihat pada masa kini, isu-isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, iaitu fahaman liberalisme, fahaman pluralisme di Malaysia, dan juga wujud isu-isu yang berkaitan dengan ajaran sesat dan juga masyarakat yang menyekutukan Allah, yang mensyirikkan Allah. Makna kata pada hari ini, hadirin dan hadirat, jika kita tidak mampu untuk memastikan akidah kita utuh, maka perkara-perkara seperti inilah yang akan berlaku. Dan seterusnya, jika kita bercerita mengenai akidah, asas dalam akidah itu sendiri adalah tauhid. Tauhid ini pula terbahagi kepada 3, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Kita lihat yang pertama, iaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini bermakna kita meyakini bahawa Allah lah yang mencipta segala sesuatu dan hanya Allah yang mentadbir sekalian alam. Bila bercerita mengenai tauhid rububiyah, saya teringat kisah Raja Namrud dan juga Nabi Ibrahim. Bila mana Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku maha menghidupkan dan mematikan. Maka apa balas Raja Namrud? Raja Namrud berkata, aku juga mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Balas Nabi Ibrahim pula, namun Tuhanku mampu untuk menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkan ia di sebelah barat. Jika kamu benar-benar berkuasa, maka kamu terbitkan pula matahari daripada sebelah barat. Maka terdiam Raja Namrud. Kisah ini juga diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Seterusnya, kita lihat pula kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini bermaksud kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang perlu untuk kita sembah. Yang mana pada hari ini berkait rapat dengan lafaz syahadah yang kita ucapkan setiap kali kita solat, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Makna kata pada hari ini, setiap perkataan dan juga perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian perlulah berlandaskan dan diniatkan kepada Allah semata-mata. Seterusnya, kita bercerita pula mengenai tauhid yang ketiga, iaitu tauhid asma wa sifat, iaitu kita perlu beriman dengan nama-nama Allah yang 99 dan juga sifat Allah, iaitu sifat 20. Kesimpulannya, ketiga-tiga tauhid tadi sebenarnya telah pun diterangkan dalam surah Maryam ayat yang ke-65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara kedua-duanya. Maka sembahlah dia dan teguhkanlah hati dalam beribadah kepadanya. Adakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ini bermakna kita lihat lafaz yang pertama, iaitu dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Ini berkait rapat dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, sembahlah ia, fa'budhu. Ini berkait pula dengan tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, adakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ini berkait dengan tauhid asma wa sifat. Maka pada hari ini, secara rangkumannya daripada segi konsep akidah dan juga tauhid,
kita sebagai seorang umat Islam, kita perlu untuk mengetahui kedua-duanya supaya kita sentiasa berada dalam landasan yang benar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.